العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Doa sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk memasuki dalam bulan Sya'ban. Bulan hari ini kita dah masuk bulan Sya'ban, bulan yang didoakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bulan ini Rasulullah ada doa yang Rasulullah sebut hilalu khairun wa rusdun, bulan yang membawa petunjuk dan membawa petunjuk dan juga kebaikan daripada Allah. Sampai Rasulullah sebut 3 kali hilalu khairun wa rusdun, hilalu khairun wa rusdun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, bulan yang membawa kebaikan dan juga bulan yang membawa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bila kita masuki bulan Sya'ban ini, kita diajar supaya tingkatkan daripada sebelum daripada ini. Itu amalan kita lah tingkatnya. Kerana saya sebut banyak kali boleh jadi kita ni kena sentiasa sebabkan setiap bulan-bulan yang kita lalui, bulan-bulan terakhir dalam hidup kita. Kita jangan kita panjang dalam hidup kita untuk kita berjaya lagi bulan yang disebut dengan bulan Sya'ban pada tahun yang akan datang. Kita dengar letiran Kak Salwa tadi yang terakhir lah kita dengar dalam diri kita bulan Sya'ban ini. Kerana bulan Sya'ban dia tak tahu lagi dia berletir macam ni ataupun tidak, dia panggil pada diri kita ni. Demikianlah dalam diri kita ni, bila kita setiap kali mana kita masuk dalam hidup kita ni, kita diajar supaya letakkan diri kita ni masuk yang muat selamat tinggal. Maknanya kita pun dah mula bersiap untuk suasana demikian. Sebab 3 bulan yang kita lalui ini, bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini, bulan Allah nak suruh kita bersiap untuk menyiapkan diri kita masuk dalam kubur. Tu yang kita kena faham, ya. Bila kita sambut hari raya nanti, kalau Allah bagi peluang pada kita umur kita nanti, kita kena tahu bahawa hari raya tu gambaran hari pertama kita berada dalam kubur. Itu cara demikian. Sambut raya kita ni jangan sambut raya macam raya Hindu, raya Kristian, raya-raya mereka. Sebab tidak. Raya kita ni raya gambaran macam mana kita beraya waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Sukanya kita orang mukmin. Demikianlah hari-hari yang kita lalui pada sambutan Aidilfitri, kembali pada kita. Kita balik datang awal dan yulad, kita waktu mana lahir dahulu, lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian lepas pada itu kita balik kepada bersih kita daripada kekotoran. Lalu 3 bulan ini bulan-bulan kita minta keampunan pada Allah. Ini dicara demikian. Mulut kita jangan terhenti daripada kita sebut Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ni kita hanya sebut sepanjang masa, ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku. Ma qaddamtu yang lepas-lepas, wa ma akhartu yang akan datang nanti, wa ma asrartu yang tersembunyi, wa ma a'lantu yang terzahir, yang terdedah, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa sahaja kesilapan yang aku buat yang kamu tahu ni silap tapi aku tak tahu ni silap, ya Allah. Ini maknanya wa ma anta a'lamu bihi minni. Dalam diri kita ni kita kena sentiasa hidup kita ni minta ampun pada Allah. Sebab apa kita kena minta ampun pada Allah?
Sebabnya kita nak kepada yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Rasulullah cerita pada kita semenjak 2-3 Jumaat yang lepas, cerita pada kita tentang mengenai macam mana suasana dalam syurga. Ini tajuk yang kita bincangkan lah. Sebab tu dia bertepatan dengan tajuk kita ni, dengan tajuk yang kita bicarakan ialah suasana ataupun keindahan syurga dan juga bagaimana penduduk-penduduk syurga menikmati kenikmatan nikmat syurga. Sebab apa diceritakan macam ni? Dan cerita ni masih lagi dicerita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita sendiri kepada kita tentang suasana dalam syurga. Macam mana suasana dalam syurga? Rasulullah cerita termasuklah bilik yang terdapat dalam biliknya panjang. Rasulullah sebut lebarnya 1 farsah bilik tersebut. Kemudian di atas tempat peraduan tu terdapat alasnya lagi, sesuai dengan jumlah dan besar bilik. Maknanya ni tajuk yang kita bincang, yang diceritakan oleh Rasulullah pada kita tentang syurga. Saya pernah sebutlah kenapa tajuk macam ni ataupun cerita macam ni perlu kita dedahkan supaya menimbulkan rasa kesungguhan kita untuk mendapatkannya. Ini yang penting lah. Kalau kita tak belajar tajuk macam ni kan, kita ni jadi ala kadar lah, tak bersungguh sangat. Kadang-kadang kan, kalau kita tengok di pasar raya kan, pasar raya dia buat cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu, hadiah apa dia? Kereta sebuah. Misal contohnya. Orang pun bersungguh-sungguh dah nak dapatkan kereta tu. Kadang-kadang stesen minyak tu kan, kita tengok stesen minyak tu dia letak peraduan itu, peraduan ini. Dia letak dengan tujuan nak suruh kita ni bersemangat. Ni bukan peraduan. Ni dipanggil benda yang realiti yang kita perlu dapat dalam hidup kita. Di mana kita perlu untuk dapatkan bila kita nampak gambaran yang tunjukkan cantiknya begini, keindahannya begini. Jadi semangat kita ni tak luntur dalam kita beribadah. Semangat kita ni semakin kuat dalam kita mentaati perintah Allah. Kita boleh jadi tabah, manusia yang tabah dalam berhadapan setiap ujian. Ni kita kena faham lah kan. Bila hidup kita jadi orang mukmin ni, tak ada orang yang tak kena ujian. Saya ulang banyak kali benda demikian. Nak ajar dan nak ingatkan, termasuk saya, nak gambarkan bahawa hidup ni kita perlu melalui ujian. Waktu mana orang melalui ujian, kadang-kadang dia jadi rapuh dalam jiwa dia. Jadi tak kuat. Waktu mana kita berhadapan dengan ujian. Bila kita jadi tak kuat, bila kita tak diberi rangsangan, kita tak diberi gambaran, macam mana kita akan dapat hasil daripada kita melalui ujian ini dalam hidup kita. Yang ni kerana dia tak pernah belajar tentang syurga. Dia tak pernah tahu tentang bagaimana nikmatnya syurga. Islam datang, Islam ajar pada setiap umat dia supaya kamu kena faham makna syurga tu apa dia. Bukannya cerita dongeng, bukan cerita fantasi, tidak. Tapi ni cerita yang penuh dengan realiti yang kamu akan sampai bila kamu taat dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu itu, bila kita dengar je cerita-cerita tentang mengenai gambaran yang hebat yang menunggu kita, letih kita dan lenguh kita sepanjang kita hidup di dunia ni jadi bersemangat pada diri kita. Akan hilang terus. Kita akan tabah untuk kita nak dapatkan sampai kepada kemuncak dalam kejayaan dalam hidup kita. Ini kena faham perkara demikian. Sebab ada di kalangan kita tanya, untuk apa kita belajar tentang syurga Ustaz? Kan ada orang tanya, untuk apa? Benda yang jauh lagi kan? Kita tak kata tak. Benda yang terlalu dekat lagi. Untuk memberi semangat. Dalam semangat juang kita lah. Tambah kita ni kan, semakin kita tua, kemudian tenaga kita tak semuda dahulu lagi. Waktu mana kita semakin tua, kita ni semakin letih. Kadang-kadang kita jadi penat. Tambah kita berusia. Pasangan hidup kita pula berusia juga. Dua-dua berusia kan. Kadang-kadang kita kata, kenapalah aku terkahwin dengan mamak ni kita ni. Kenapalah kita datang perasaan kita tu jadi letih dalam melayan kerenah-kerenah orang-orang yang sama baya dengan kita juga. Kadang-kadang lebih tua daripada kita. Yang menyebabkan dia datang perasaan demikian. Perasaan ini jangan timbul dalam jiwa kita. Bahkan kita nampak di sebalik ini ada kejayaan yang lebih besar, yang jauh lebih indah yang Allah sediakan pada kita.
Sekejap je lagi. Bila kita mati, masuk dalam kubur, kita dah boleh menikmati nikmat-nikmat awal syurga Allah SWT. Kemuncak dia dalam syurga dah, bila kita masuk dalam syurga tersebut. Hari ni kita sambung lagi cerita Rasulullah terhadap gambaran suasana syurga. Tilam itu daripada cahaya, Rasulullah sebut. Kamu dalam syurga tu, kamu akan duduk, tidur, berbaring di atas tilam. Bukannya kamu tidur, kamu tak tidur. Orang dalam syurga ni tak tidur, tapi dia suka dengan bermain di atas tilam. Macam anak-anak kita kan. Anak-anak yang kecil-kecil tu, dia bukannya dia nak tidur, tapi dia nak melompat atas tilam. Kan, kadang-kadang kita marah pada dia. Kenapa main atas tilam ni? Kan nanti malam nanti mimpi, kita sebut. Malam nanti kan, dia akan jadi demikian. Tapi ni tabiat manusia. Manusia ni, dia suka dengan yang disebut dengan kelembutan. Disuka dengan ketenangan. Lembut itu jadi ketenangan dalam hidup mereka. Lalu Allah jadikan tilam. Tilam tu daripada cahaya. Rasulullah cerita demikian. Sebagaimana tempat peraduan itu. Tempat yang kita tidur tu pun dipanggil daripada cahaya juga. Di atas kepala wali-wali Allah Ta'ala itu terdapat sebuah mahkota yang memiliki 70 sudut. 70 mahkota tu ada 70 garis-garis yang indah. Dia panggil macam 70 sudut yang cantik. Yang setiap sudutnya terdapat 70 buah permata yakut yang mengeluarkan sinar cahaya. Daripada 70 sudut tu ada 70 buah permata yakut yang mengeluarkan sinar cahaya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan wajah para awliya itu seperti bulan purnama. Ahli syurga tu cantik macam wajah dia macam bulan purnama. Di atasnya terdapat kalung dan selempang yang mengeluarkan cahaya. Kita baca ni pun meremang bulu roma. Nak sebutnya cantik tak boleh nak dibayang lah macam mana. Cahaya duduk atas cahaya. Kadang-kadang kan saya biasa sebut kan, kalau kita naik kapal terbang kan tengok awan kat bawah tu kan. Awan tu kita rasa macam nak berjalan je atas awan tu. Kerana nampak lembut dia. Tu awan. Kita tahu dah awan. Macam bagaimana cahaya. Ya Allah jadikan lembut. Cantik. Kecantikan dia. Kita tengok pelangi yang indah tu pun cantik dah. Kadang-kadang kita tengok pelangi kan. Pelangi petang. Pelangi lepas pada hujan. Kita tengok tu pun kita subhanallah cantiknya. Pembiasan cahaya. Ya Allah jadikan. Pun cantik dah. Allah jadikan lukisan alam di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiknya Allah jadikan demikian. Tu pun kita rasa seronok dah. Bagaimanalah cantiknya, keindahannya Allah jadikan suasana demikian. Di atasnya terdapat kalung selempang yang mengeluarkan cahaya. Kemudian dia memakai 3 jenis gelang, iaitu daripada emas, daripada perak, daripada mutiara dan mutiara. Ini sesuai dengan firman Allah Taala. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah cerita sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dalam syurga dan yang mengerjakan amal soleh. Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Allah lah yang memasukkan orang yang beriman pada Allah dan orang yang beramal soleh dalam syurga yang mengalir di bawahnya tajri min tahtihal anhar, anak-anak sungai yang indah yang mengalir di bawah telapak kakinya. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Dan kemudian syurga itu diberikan perhiasan dengan gelang-gelang daripada emas dan juga mutiara-mutiara dan pakaian yang walibasuhum fiha harir. Pakaian yang mereka pakai itu semuanya pakaian sutra-sutra. Ya Allah jadikan pada ahli syurga Allah SWT. Allahu Akbar. Cantiklah. Kita atas dunia ni pun, orang yang pakai gelang tu kan, sing-sing sepanjang masa dengan dia. Dia nak tunjuk gelang dia. Padahal gelang dia dengan lengan dia kan, ada perbandingan tersendiri. Ada orang tengok cantik, ada orang tengok macam tiang gol dia nampak. Tapi dia ni nak tunjuk ni atas dunia.
Kalau di dalam syurga lebih cantik lagi lah. Kalau di dunia ni pun manusia terpesona dengan emas kan. Emas tengah naik ni, harga tengah naik ni. Nak sebutnya, tengah-tengah dalam keadaan yang emas, dalam suasana yang sebegini ni, manusia jadi kagum, hebat di dunia. Sampai jadi rebutan manusia. Dia dalam syurga Allah jadikan, tak payah berebut dah. Aku sediakan cantik pada kamu. Kemudian kamu pakai pula dalam pakaian yang terindah untuk diri kamu. Allahu Akbar. Cantiklah pakaian pula. Kan kita kan, orang kita, dia pakai dah kain tudung, dia pakai lagi rantai kat luar kan. Dia nak tunjuk rantai dia, bukan nak tunjuk kain tudung dia. Senang ceritanya. Kadang-kadang kita dah pakai dah face mask, tapi letak lagi kat belakang tu kan. Nak tunjuk, bukan nak tunjuk face mask, nak tunjuk belakang tu yang penting. Itu di kalangan kita. Ni akhir-akhir ni lah gaya-gaya terbaru dia panggil demikian. Dalam suasana kita nak gambarkan pada kita ni, nak suruh jadi nampak cantik. Manusia ni tabiat dia nak suruh dia jadi nampak cantik, terutama bagi orang perempuan. Lalu kenapa cerita-cerita macam ni Allah ceritakan pakai emas, pakai rantai, pakai yang disebut dengan sutra dan sebagainya? Kerana Allah nak tarik utamanya orang perempuan supaya jangan jatuh dalam gaung-gaung neraka. Yang tu yang kalau alim ulama tanya, kenapa kalau Allah cerita je tentang cantik dalam syurga, emas, perak. Cerita tentang yang orang lelaki tak berapa minat sangat pun. Orang lelaki tidak seminat orang perempuan. Kalau nak sebutnya tentang emas, kerana orang lelaki ni dia bukan nak pakai emas. Emas ni lambang kelembutan. Lembut. Yang lelaki jenis nak jadi softland tu je yang nak pakai emas ni. Yang jenis demikian. Lelaki yang jenis tegas-tegas hidup dia, lelaki yang sebenar, dia bukan nak pakai emas. Dia bukan nak pakai sutra. Kerana ni bukan lambang orang lelaki. Lambang kelakian mesti nampak kehebatan jasad dia. Itu cara yang lain dia panggil demikian. Tapi kenapa Allah cerita syurga ni? Cerita tentang keindahan syurga dengan kelembutan orang perempuan. Kemudian cerita demikian. Ulama kata nak tarik orang perempuan supaya jangan ramai yang masuk dalam neraka Allah. Kalau kamu boleh tertarik di dunia dengan emas, kenapa kamu tak boleh tertarik dengan akhirat dengan emas? Pelik kan orang kita. Di dunia ni kita berebut, berkelahi. Kadang-kadang barang harta pusaka arwah mak kita tu, di kalangan kita rebut. Yang rantai tu siapa yang ambil? Kemudian gelang tu siapa yang pegang? Siapa sibuk tanya? Waktu mana meninggal dunia tu, pandangan pertama yang pandang kat tangan. Pandang dekat leher. Tengok kat mana pergi kalung yang dipakai. Di mana perginya rantai? Di mana cincin-cincin yang dipakai? Tu mula dia bisik, siapa ambil? Dia akan tanya terus adik-beradik dia. Kenapa di dunia kita boleh berebut tentang barang kemas? Kenapa kita tak nak rebut yang betul Allah bagi dalam syurga Allah SWT untuk diri kita? Ni kenapa kita tak jadi demikian? Lalu ulama kata, ayat-ayat macam ni semua Allah nak suruh orang perempuan ni selamat daripada neraka Allah SWT. Sayangnya Allah pada orang perempuan dipanggil. Sampai Allah letak nama dia di rahim. Rahim tu dalam tu badan orang perempuan. Nak sayangnya Allah pada orang perempuan, senang ceritanya. Jangan orang perempuan rasa terpinggir. Ramai kan orang perempuan dia kata, asyik-asyik lelaki. Kan disebut demikian. Padahal Allah muliakan orang perempuan jauh lebih mulia daripada orang lelaki. Kemuliaan sampai Allah letak nama dia di tubuh badan orang perempuan. Banggalah orang perempuan ada nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim tu berada di tubuh badan orang perempuan. Dia panggil demikian. Mana ada orang lelaki rahim? Senang kita. Kecuali pakcik rahim. Senang kita. Nak gambarkan orang Allah nak suruh orang perempuan ni masuk dalam syurga Allah. Biar ramai masuk dalam syurga Allah SWT. Tapi sayangnya orang perempuan tetap memperjudikan diri dia, membiarkan diri dia untuk kesenangan dunia, dia terlupa untuk kemewahan dia di akhirat Allah SWT. Rugi pada diri dia demikian. Ibnu Abbas mengatakan, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Iaitu syurga ad yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang beramal soleh. Terdiri daripada siapa? Ibu bapa mereka. Ini kelebihan anak yang soleh, dia boleh tarik mak dan ayah dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini waman salaha min abaihim. Waman salaha min abaihim. Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang soleh yang terdiri daripada ibu dan ayah mereka. Dan ini kelebihan ibu dan ayah yang soleh, menarik anak-anak dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajihim, dan juga pasangan hidup mereka. Ini kelebihan pasangan. Kadang-kadang isteri yang menarik suami masuk dalam syurga Allah. Kadang-kadang suami yang menarik isteri yang masuk dalam syurga Allah. Wa man salaha min azwajihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Siapa lagi? Wa zurriyatihim, dan zuriat-zuriat mereka. Anak-anak mereka ni, kita dapat anak-anak yang soleh kan? Anak-anak yang soleh ni, keturunan kita yang soleh. Yang soleh ni menarik semua di kalangan kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat mempelawa mereka masuk ke dalam syurga di segenap pintu-pintu yang ada. Malaikat wal malaikatu yadkhuluna alaihim. Dan malaikat sebut, masuk. Silakan masuk tu min kulli bab, daripada setiap pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ni kesan dipanggil kekuatan dalam berkeluarga. Satu, jangan tak peduli pada keluarga. Jangan tak ambil berat pada keluarga. Orang yang kadang-kadang orang kita dia ambil berat terhadap kawan-kawan. Padahal keluarga dia tak terjaga langsung. Ni pun silap di kalangan kita. Ataupun terlampau ambil berat dengan keluarga sampai tak peduli orang lain, pun salah juga. Dalam hidup Islam, dia nak suruh kita ni imbang di antara dua-dua. Jangan sampai peringkat kita jaga keluarga kita sampai kita rosakkan hubungan dengan jiran tetangga. Sampai kita lebih-lebih dalam kita nak mempertahankan keluarga kita. Salah juga. Ini tak boleh demikian. Kan ada viral sehari dua ni kan. Ada seorang ibu yang pergi bertengkar di pasar raya ke apa dia ni. Di 7-Eleven ke, marah kepada penjual ni. Sampai sumpah seranah dia ni. Keluar kata-kata yang saya dengar tu pun, kata tak sepatutnya ibu ni macam ni. Kemudian sambung pula dengan suami dia pula sambung lagi. Dia panggil, rugilah kita demikian. Dan bukan kita sampai peringkat kita nak mempertahankan keluarga kita lebih-lebih. Tak boleh juga. Kalau salah anak-anak kita, keluarga kita, betul kalah dia dalam hidup kita. Bukan kita nak mempertahankan, walaupun perkara itu perkara yang salah, sangka dan sebagainya di kalangan kita. Ibnu Abbas mengatakan bahawa syurga ada 7 jenis, iaitu Darul Jalal, kemudian Darus Salam, Adn, Ma'wa, Al-Khuldi, Firdaus dan An-Naim. Syurga ni, jenis-jenis syurga tu sampai 7 jenis syurga. Digambarkan demikian. Menurut pendapat lain, syurga ada 4 dia. Kerana Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhan, ada 2 syurga yang Allah jadikan untuk dia. Juga firman yang lain, wa min dunihima jannatan. Dan selain daripada 2 syurga itu, ada 2 syurga yang lain yang Allah jadikan. Maknanya 4 dia lapisan, disebut demikian. Lalu alim ulama kata, berdasar pada apa yang disebut ni, kira senang ceritanya, lapisan syurga ni sampai 100 lapisan. Sampai 100 lapisan. Itu cerita yang mudahlah untuk kita nak pegang dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala juga menyatakan 4 syurga. Walau dinyatakan ada syurga Al-Ma'wa, namun syurga ini adalah satu nama bagi seluruh syurga yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Ammal ladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Dan ada pun orang yang beriman pada Allah dan beramal saleh dalam hidup mereka, bagi mereka syurga jannatul ma'wa. Syurga jannatul ma'wa. Kepada mereka ini, dalam keadaan syurga yang tempat kediaman mereka, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan sepanjang mereka hidup di atas dunia ini. Perkataan Al-Jannah adalah kata nama jenis. Sekali-sekala digunakan untuk satu syurga,
namun kadang-kala digunakan untuk seluruh syurga. Begitu juga dengan syurga Ad ataupun beberapa syurga Ad. Kerana perkataan Ad dalam bahasa Arab bermakna tempat bermukim. Dipanggil demikian. Itu dalam bahasa Arab. Nah, kemudian keseluruhannya adalah tempat bermukim. Sebagaimana semuanya adalah tempat rehat orang yang beriman. Tempat kita kan, yang kita bermukim di mana? Untuk kita salat Jumaat dipanggil. Dipanggil demikian. Demikian juga dengan Darul Khuld, negeri keabadian, dan Darussalam, negeri kedamaian. Kerana seluruhnya adalah tempat berkekalan dan keselamatan daripada segala rasa takut dan juga rasa sedih. Demikian juga dengan Jannatun Naim, taman kenikmatan, kerana tersedia segala jenis kenikmatan yang Allah sediakan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pentingnya masuk syurga. Kitanya demikian. Nama-nama syurga ni berdasar pada amalan. Dalam hidup kita dapat masuk syurga ni berdasar pada amalan. Dalam hidup kitanya jangan berhenti buat amalan. Tu je pada diri kita. Buat berterusan, buat pada diri kita ni amalan kitanya. Yang dua, kita kena jaga amalan. Jangan jaga amalan luaran saja, jaga juga amalan dalaman. Dua-dua amalan kena jaga. Satu amalan luaran, satu lagi amalan dalaman. Orang kita biasa jaga amalan luaran je. Amalan dalaman dia tak jaga. Ini silap. Saya nak sebut, jaga dua-dua. Amalan luaran pun jaga, amalan dalaman pun jaga. Dalaman ni apa dia? Khusyuk, ikhlas. Ni dalaman. Memaafkan, tak berdendam. Ni amalan dalaman. Sebab tu Rasulullah dibelah dada Rasulullah. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah dibelah dada? Nak suruh bersih dalam. Yang kadang-kadang kita ni kat luar nampak cantik elok, dalam ni busuk sangat. Di kalangan kita. Busuk hati, dendam, perasaan yang tak puas hati orang tu, prasangka dengan orang ni. Kemudian hidup kita ni jadi buruk dalaman kita. Dalaman kita ni. Ni yang ni nak kena jaga betul-betul di kalangan kita. Jarang orang cerita tentang yang dalaman ni, kecuali bila kita pergi majlis-majlis ilmu. Dengar majlis-majlis ilmu, barulah kita tahu, ada lagi amalan dalaman. Amalan dalaman ni, kadang-kadang kita niat je. Niat je pada kita. Hari ni, 1 Syakban, misal contoh. Rasa niat nak buat apa dia, butir nangka lah, misal contoh je. Kita rasa demikian. Rasa nak buat kuih-kuih lah, nak bagi pada jiran. Kita niat, pagi je kita niat dah, hari ni. Sebab sempena 1 Syakban, misal contohnya. Kita niat je. Kemudian sampai petang, tak jadilah nak buat. Dapat pahala tak? Dapat pahala dah. Dapat pahala dah. Allah dah bagi dah pahala. Kayakan dengan niat dalam hidup kita. Kita tadi kan, bila datang tadi, niat banyak-banyak je. Yang pertama, niat nak pergi dengar kuliah ustaz. Yang kedua, niat nak pergi beli barang kalau ada orang berniaga. Kemudian yang ketiga, niat nak derma kalau ada tabung disediakan. Kemudian yang keempat, niat kita banyakkan niat. Niat nak berjumpa kawan, nak melapang dada, niat kita nak bagi salam, banyakkan niat. Semua tu pahala-pahala. Semua tu pahala-pahala yang Allah sediakan pada diri kita. Dengan niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik lah. Maknanya kalau dapat berjumpa, misal contoh dapat jumpa dengan Kak Salwa, alhamdulillah. Misal contohnya demikian. Waktu mana kalau hari ni kita pergi belajar, ustaz datang awal, alhamdulillah. Kalau ustaz datang lewat pun, alhamdulillah. Pada diri kita demikian. Maknanya kita aja dah niat yang baik dah pada diri kita. Dapat pahala. Allah jadikan sebanyak mungkin pahala. Ni amalan. Amalan tu hebatnya Islam. Islam ni dia kaya dengan niat. Kaya pahala-pahala kita dengan niat. Yang kadang-kadang orang kita ni, dia tak rasa benda tersebut satu benda yang baik dalam hidup dia. Macam kita pernah dengarkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah berniat iktikaf untuk Allah yarham Abdul Rahman, adik dia. Nak sebutnya, dia pernah buat amalan pergi niat iktikaf di masjid. Kemudian diniatkan untuk siapa? Niatkan untuk adik dia Allah yarham yang telah meninggal dunia. Sampai tak sampai pahala tu? Sampai pahala. Demikian juga kita. Hari ni niat untuk arwah ayah kita.
arwah nenek moyang kita, arwah pasangan hidup kita, arwah anak-anak kita. Niat dia pada diri kita. Bila kita ada niat tu pun, Allah dah sediakan pahala dah untuk diri kita. Belum buat lagi. Kalau kita buat, lagi banyak. Dan niat tu kita zahirkan. Sebut pada keluarga kita. Umi ada niat lah nak tolong, nak buat masjid kat situ, nak buat yang ni. Kita sebut ada anak-anak. Suatu hari kita mati, anak kita sambung niat kita. Dia buat dengan apa yang kita niat tadi. Pahala lagi pada diri kita walaupun kita dah mati. Itu kelebihan yang Allah jadikan pada kita. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hulaimi dalam Minhajul Din, dalam petikan, hanya kami tidak setuju untuk menjadikan setia'ad, ma'wa dan na'im sebagai syurga, kerana Allah Ta'ala jika memberikan nama kepada semuanya ini dengan kata-kata syurga di satu tempat sahaja, tentulah Allah memberikan nama bagi keseluruhan syurga pada tempat yang lain pula. Itu ada setengah pandangan ulama' lah dalam membicarakan mengenai syurga. Mereka kata, kalaulah Allah nak bagi nama, Allah bagi semualah nama. Nama-nama dalam syurga ni. Tapi kenapa Allah letak nama-nama tertentu sahaja? Katanya pandangan mereka. Oleh yang demikian, kita mengetahui bahawa beberapa nama ini bukanlah untuk membeza antara satu syurga dengan syurga yang lain. Akan tetapi bagi keseluruhan syurga itu sendiri. Terutamanya jika Allah Ta'ala sudah menyatakan jumlahnya dan tidak ada ketetapan kecuali pada bilangan 4. Sesungguhnya telah diterangkan bahawa semua syurga mempunyai beberapa pintu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lalu dibukakan pintu-pintunya. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, sesungguhnya pintu syurga itu ada 8. Rasulullah sebut demikian. Mereka mungkin saja demikian kerana setiap syurga mempunyai dua buah pintu. Sedangkan mereka terbahagi pada dua golongan. Yang pertama, golongan sabiqun, yang utama. Dan pertama setelah mana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, golongan akhirun. Mereka adalah ashabul yamin. Oleh yang demikian, kita mengetahui bahawa orang yang as-sabiqun ini merupakan penduduk dua syurga yang terletak di atas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Sedangkan yang disebut ashabul yamin merupakan penduduk dua buah syurga yang terletak di bawah. Sebagaimana firman Allah, وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Dan selain daripada dua syurga yang di atas itu, dua lagi syurga yang lain pula yang berada di bawah. Bahasa susunan syurga tu nak sebut dari kitanya bahawa golongan as-sabiqun, kemudian al-awwalun, orang yang awal-awal masuk syurga Allah. Nabi-nabi, para awliya salihin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Manakala al-akhirun, yang lambat sikit yang masuk ni. Yang masuk lambat sikit ni. Kerana proses di akhirat tu berbeza-beza. Manusia. Ada yang sampai di akhirat, laju je terus. Tak diadili langsung amalan mereka. Tidak dihisap langsung. Tentulah mereka awal masuk syurga. Manakala yang al-akhirun, yang lambat sikit, masuk juga. Tapi lambat masuk dalam syurga. Kenapa? Dihisap. Banyak sangat kena tanya. Kat rumah kamu ada astro tak ada astro? Tanya. Berapa bulan kamu dah bayar astro? Kamu bayar bil astro tu, kalau kira yang kamu bayar tu banyak mana dah? Misal contohnya. Kemudian kamu derma sebanyak tu juga kan? Ditanya soalan demikian. Yang menyebabkan kita jadi lambat lah. Satu-satu. Kita di atas dunia ni pun kalau LHDN tanya banyak pun kita resah dah kan. LHDN tanya banyak je kita. Ni duit daripada mana? Kemudian ni kemudian guna kat mana? Untuk apa LHDN tanya? Kadang-kadang bank tanya pun kita rasa resah dah. Duit kita masuk dalam akaun bank. Bank tanya, ni duit daripada mana ni ustaz? Dia tanya. Duit apa ni ustaz masuk dalam akaun kita? Dia jawab, duit saya yang camah lah. Orang bagi duit camah, saya simpan-simpan, saya letak di situ. Misal contoh. Berapa kali ustaz camah? Dia tanya. Alamak, kita geramnya nak jawab. Kalau mereka tanya banyak kan, kita pun adalah 10 kali. Cuba, kat mana ustaz camah tu? Dia tanya lagi. Kat mana? Nak tanya, kenapa? Kita tanya, kenapa? Kami kena jawab pada bank negara tu. Kami kena jawab lagi pada yang atas nanti. Nak sebutnya gambaran. Susahnya. Di dunia ni pun duit kita nak keluar.
Farhan sekian nak keluar duit daripada bank. Farhan sekian, bank akan tanya terus, ni banyak-banyak ni nak bayar apa, dia tanya. Nak buat apa banyak-banyak ni? Kita kata nak derma pada Ustaz Ahmad Dasuki, misalnya contohnya. Kenapa dia perlu derma pula? Bank tanya. Pegawai bank akan tanya, banyak je. Tanya. Ini benda-benda yang di dunia, yang menyebabkan bila di akhirat nanti, mereka tanya, ni duit kamu daripada mana? Kamu dapat daripada mana? Kemudian kamu gunakan untuk ke mana? Rasulullah sebut, la tazalu qadamu abdin hatta yus'alu an arba'. Telapak kaki kita ni tak bergerak di padang mahsyar sehingga selesai dengan 4 pertanyaan. Sampai tak bergerak. La tazalu qadamu abdin hatta yus'alu an arba'. Tak tergerak telapak kaki ni. Bergerak macam kejap. Terpaku dipanggil. Tak boleh bergerak dah. Sehingga kamu ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah. Umur kamu habiskan kat mana? Umur ni modal hidup dipanggil. Modal kepada hidup kita ni umur Allah bagi. Setiap semua di kalangan kita ni Allah bagi umur pada kita. Ni modal dalam hidup kita. Maknanya fima afnah, kamu habiskan kat mana? An syababihi fima ablah. Yang kedua, masa muda kamu habiskan ke mana? An syababi. Masa muda, masa kamu tengah kuat, tenaga kamu sedang kuat, kemudian saat mana harta benda kamu ada, semua dia, kemudian kamu ni, masa muda kamu habis kat mana? An ilmihi fima afnah. Yang ketiga, ilmu kamu yang kamu dapat, kamu gunakan untuk apa? Kamu amal apa dia dengan ilmu kamu? Yang keempat, an malih, daripada harta. Harta, an malih, daripada harta kamu. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta ni 2 cabang. Allah tanya. Dari mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan? Umur satu je. Fima aflah. Kamu habis kat mana? Ilmu, kamu beramal tak beramal. Tu je. Tentang muda, kamu habiskan masa bagaimana. Tapi bila tentang harta, min aina tasabahu. Dari mana kamu dapat? Wa fima anfaqahu. Ke mana kamu belanjakan dia? Kamu infak ke mana? Tentang harta ni. Kamu dapat, kamu simpan berapa lama, kemudian kamu belanja pula berapa lama. Tempoh di antara 2 perkara ni. Maknanya, tentang harta ni menyebabkan orang jadi lambat masuk dalam syurga Allah. Masuk juga syurga, tapi lambat. Sebab tu, bila ditanya di antara orang miskin dengan orang kaya yang masuk dalam syurga, lebih ramai orang miskin dulu masuk syurga dibandingkan dengan orang kaya. Kerana orang kaya ni banyak sangat sesak jawab dia. Allah tanya, kamu kad kredit berapa keping? Allah tanya terus, kad touch and go kamu dalam e-wallet ada berapa ringgit? Tanya terus. Dalam hidup kita ditanya. Bila tanya, menyebabkan kita ni sukar untuk kita nak lepaskan keadaan yang demikian pada diri kita. Ini sesana yang pada diri kita. Kemudian, wa min dunihima jannatan. Disebut demikian. Kemudian Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Ibn Abbas mengenai firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46 dan 62 seperti di atas. Ibn Abbas berkata, perkara itu untuk orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, sedangkan syurga yang terletak di bawah untuk ashabul yamin. Syurga yang lapisan atas tu, kalaulah kita letak 100 lapisan syurga Allah yang disebut dalam riwayat-riwayat yang panjang yang cerita 100 lapisan, 50 teratas tu ashabul yamin, dipanggil orang yang as-sabiqun, golongan yang terawal. Manakala 50 yang terbawah ni ashabul yamin, puak-puak yang dipanggil orang-orang yang dianggap golongan yang lambat sikit boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Yang lambat masuk dalam syurga, yang orang terakhir masuk syurga kan. Kita baca dalam hadis Rasulullah, ada seorang lelaki yang terakhir keluar daripada neraka untuk orang terakhir sekali masuk dalam syurga. Dia merangkak atau nak masuk dalam syurga tu. Dia merangkak tu. Allah kata pergi masuk dalam syurga. Dia pergi berdiri depan pintu syurga tu. Depan pintu. Dia tengok, Allah bayangkan tak muat dah. Tak boleh masuk dah dia dalam syurga. Dia kata, ya Allah, tak boleh dah, tak muat dah. Dia tak muat dah syurga. Nak masuk macam mana? Allah sebut demikian.
Kemudian lalu dia kata, ya Allah, kamu memperli aku ke? Aku ni mentang-mentang keluar daripada neraka ni. Kamu ejek aku ke ya Allah? Sampai begini sekali kamu nak suruh aku masuk macam mana? Lalu Allah kata masuklah. Masuk sebelah dua-dua tu kamu masukkan juga malaikat. Dia pun masuk. Bila lepas masuk tu, dia dapat nikmat dalam syurga tu lebih kurang 70 kali ganda daripada istana yang termewah di atas dunia. Termewah atas dunia ni. Istana siapa? Istana, kalau kita sebutlah Raja Farouk di Mesir. Istana apa dia? Yang gambar Taj Mahal ke dan sebagainya. Istana 70 kali ganda daripada yang terada di atas dunia ini sendiri. Bila sebut saja kita tanya dia, cukup tak? Cukup tak? Allah ya Allah, cukup dah dia sebut. Cukup dah ya Allah. Allah kata aku gandakan 70 kali ganda daripada itu lagi. Allah sebut betul. Ni orang terakhir masuk dalam syurga. Dan atas dahi dia tu tertulis an-nar, ahli neraka. Tertulis ahli neraka. Apa orang lain semua dah lama dah nikmat dalam syurga Allah. Yang orang ni lah yang berada dipanggil ashabul yamin, yang berada di bawah tu. Kalau kita baca dalam cerita-cerita suasana yang gambaran orang terakhir, sehingga Allah dah tutup pintu syurga tu, tak ada dah untuk siapa boleh masuk dah lepas pada sebut. Di waktu itu meraung bertompik orang dalam neraka ni, tak usah nak cerita dah. Suasana dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha abada, kekal sampai bila-bila dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian Abu Musa Asy'ari juga meriwayatkan perkara yang serupa mengenai firman Allah Taala, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman pada Allah dan orang yang beramal saleh dalam hidup dia dalam syurga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai yang cantik, yuhallawna fiha min asawira min zahabin, lalu dikalungkan pada dia, dipakaikan pada dia di kalangan daripada emas-emas dan mutiara-mutiara yang cantik, walu'lu'a dan gelang-gelang daripada emas dan mutiara yang bersinar-sinar, walibasuhum fiha harir, dan pakaian dia memakai pakaian yang sutra yang paling lembut. Sutra yang paling lembut pada dia. Kita tengok sutra tu kan, kadang-kadang kita tengok tu bergemelip, cantiknya sutra. Yang lembut tu sendiri yang Allah jadikan demikian. Para ahli tafsir mengatakan bahawa tidak ada seorang pun daripada penduduk syurga kecuali mempunyai 3 buah gelang. Semuanya memakai gelang. Yang satu diperbuat daripada emas, yang satu lagi diperbuat daripada perak, sedangkan yang terakhir diperbuat daripada mutiara. Emas yang pakaian yang dipakaikan gelang tadi. Dalam ayat ini daripada emas dan mutiara. Sedangkan di dalam ayat satu lagi, aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraqun wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra hijau yang halus. Sutra tu sutra hijau yang halus dan sutra tebal, serta memakai gelang-gelang yang diperbuat daripada perak, dan Allah memberikan pada mereka minuman yang bersih, minuman yang mereka minum tersebut. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka memberi kepada mereka minuman yang paling jernih, yang paling indah pada mereka. Diterangkan daripada perak. Dalam Sahih Muslim dikatakan perhiasan seorang mukmin sama banyaknya dengan setakat mana wuduknya yang dia basuh. Maknanya kalau para hanis kan tanya, emas ni banyak mana? Banyak mana kalian pakaikan ambil wuduk? Kalaulah kita ambil itu sampai ke atas ni kan, maknanya emas kita ni penuh sampai ke atas. Itu cara Allah jadikan pada orang yang demikian. Kemudian pada diri seorang tersebut, takat mana dia menjaga wuduk dia. Wuduk itu menjadi keutamaan pada diri dia. Dibaca lu'lu'an dengan keadaan nasab, objek untuk suatu makna, dan mereka berhias mutiara. Perkataan asawir betul jamaknya adalah asawirah, aswirah ataupun aswarah,
Sedangkan mufradnya adalah siwar. Di sini terdapat 3 lafaz yang disebut dalam kalimah bahasa Arab dia panggil kalimah bahasa Arab. Para ahli tafsir berkata, apabila para raja di dunia ini memakai permata dan mahkota, Allah Ta'ala memakaikan perkara itu pada penduduk syurga. Kita kan, kalau kita tengok waktu mana tuanku naik ke atas singgah sana kan, dengan pedang dia, dengan tengkolok dia, dengan apa dia pakai pakaian mahkota dia tersebut, kita tengok bintang-bintang penuh. Allah pakai lebih cantik daripada itu dalam syurga kepada orang yang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya gambaran pakaian yang lebih cantik. Allah Ta'ala memakai perkara itu kepada penduduk syurga. Kerana mereka adalah para raja kelak. Ahli syurga ni semua orang yang hebat-hebat dalam syurga Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, Inna Allah yadkhilul ladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtiyal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amalan salih dalam syurga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai yang cantik, yuhallawna fiha, dan dipakaikan padanya pakaian-pakaian perhiasan dengan gelang-gelang emas, dan kemudian min zahabin wa lu'lu'a, dan terdiri daripada emas dan juga yang disebut dengan permata-permata. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian dia terdiri daripada yang disebut dengan sutra-sutra. Diriwayatkan oleh Yahya bin Salam daripada Hamad bin Salamah daripada Abu Al-Muhzim daripada Abu Hurairah. Dia berkata, rumah seorang mukmin di syurga adalah mutiara yang berongga, yang di tengahnya ada sebatang pohon yang menumbuhkan perhiasan, dan dia ahli syurga mengambilnya dengan jari-jarinya. Allahu Akbar. Ni rumah pula. Tadi cerita tentang tempat tidur. Kemudian cerita tentang mengenai perhiasan pakaian. Yang ni rumah pula dalam syurga. Macam mana dalam syurga, rumah orang mukmin dalam syurga, berongga di tengahnya ada sebatang pohon yang menumbuhkan perhiasan. Tumbuh perhiasan-perhiasan yang cantik-cantik. Dan ahli syurga ni ambil je, petik je dengan jari perhiasan-perhiasan tadi. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayang lah cantik. Macam manalah Allah buat. Kita ni kan, dalam kita duduk, kadang-kadang duduk pergi tempat-tempat mewah, kita rasa sukunya kita. Indahnya tengok demikian. Kita rasa suka dah kita, cantik sangat suasana. Dunia baru, tu pun ciptaan manusia. Ni ciptaan Allah. Yang tak ada arkitek, tak ada engineer, tak ada yang lebih hebat menandingi ciptaan yang dicipta oleh Allah. Dipanggil demikian. Atau beliau berkata, lalu dia mengambil 70 perhiasan yang tersusun dengan permata mutiara, zamrud dan batu marjan dengan jarinya, ataupun 2 jarinya. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan hadis ini dengan kualiti sanad daripada Hamad bin Abu Al-Muhzim. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, sesungguhnya rumah orang mukmin di syurga kelak diperbuat daripada batu mutiara, dan di sana terdapat 40 buah rumah, dan di tengahnya ada sebatang pohon yang menumbuhkan perhiasan, dan di ahli syurga mengambil 70 perhiasan yang bertatahkan permata mutiara, zamrud dan batu marjan dengan jari dan 2 jari-jarinya. Allahu Akbar. Dalam syurga kan, dunia ni pun orang perang kerana nak berebut emas, nak berebut harta kan, sampai peringkat ada laluan sutera. Perahanan sekarang ingat tak? Laluan sutera China dengan Rusia ni, laluan tu kan, dengan tujuan apa dibuat dahulu? Tujuan untuk nak tukar daripada sutera kepada emas. Daripada sebelah barat tu ada emas, ditukar dengan sutera daripada China. China buat demikian. Yang terbaru tahun 2013, negara China pula dia nak menguasai dunia. Dia buatkan dengan bantuan berapa lebih kurang 150 trilion disediakan untuk negara-negara, 60 buah negara. Untuk termasuk negara kita yang mengambil dia panggil ambil sama hutang dengan negara China. Berhutang dengan negara China untuk buat rangkaian ekonomi. Konon-kononnya untuk menseimbangkan. Dia panggil demikian. Tapi benda apa yang China nak? China nak menguasai ekonomi. Tu yang berlaku perang di antara Rusia dengan
dengan yang disebut dengan Ukraine ni. Perang ni bukan perang biasa. Para hadirin sekalian jaga ingat, perang ni berebut je ni. Dia nak kepada perluasan kuasa dia. Tak. Sebenarnya ada benda lain yang lebih besar lagi. Perang di antara Islam dengan Yahudi yang sedang terjadi. Boleh jadi ni perang dunia yang sedang mula meletus. Dan anda sebut dah 2-3 kali. Kalau tak kena gaya, dia merebak sampai seluruh dunia. Dahlah kita kena ujian COVID, ni ujian perang pula yang berlaku di kalangan kita. Yang cerita panjang ni. Kalau nak sebut tentang suasana ekonomi. Berebut. Dunia ni kan orang berebut. Kenapa yang Amerika pergi ke Baghdad? Kerana dia yakin dengan janji yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ada daripada sungai Furat itu gunung emas yang akan lahir daripada gunung emas dalam sungai. Orang berebut nak kepada gunung emas tersebut. Seluruh dunia datang. Di saat itu Dajjal akan turun. Dajjal datang, Imam Mahdi pun turun, kemudian Nabi Isa AS pun datang, dunia ni akan ditutup oleh Allah SWT. Ni dekat-dekat dah ni. Nampak gaya macam semakin hampir. Kita doa biar kita mati dululah insya-Allah. Daripada kita menghadapi fitnah Dajjal. Yang fitnah Dajjal ni sampai Rasulullah suruh ikat isteri masing-masing dekat rumah. Ikat di tiang-tiang rumah masing-masing. Ni tiang. Kenapa? Orang perempuan tak boleh. Tak boleh. Kalau dia dengar Dajjal, 40 hari je Dajjal hidup. Dalam 40 hari tu, dia merata dunia, dia boleh bergerak. Orang perempuan ni keluar daripada rumah, bagaikan kena rasuk. Tak sedar masing-masing. Kerana Dajjal tu datang. Dajjal tu, yang dia sebut saja jadi. Hebatnya Dajjal di saat tersebut. Kalaulah Dajjal pun tak datang pun kita terkeluar dah. Kita kan, Dajjal tak datang, terkeluar dah. Datang Dajjal, keluar lagi. Nak gambarkan demikian. Kita sambung minggu akan datang nantilah insyaAllah. Saya akan dalam tajuk ni insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila zul akmal wa khususan ila maisarah. Allahumma shfi marda Nur Humaira Hazli. Allahumma shfi marda Nur Aisyah Aman. Allahumma shfi mardahum. Allahumma syafi anta syafi. La shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.